Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Hai bodoh, buangkan bukumu dari tanganmu dan mari kemari. Duduk di sini di hadapanku dengan kepalamu. Ilmu itu dicapai dari mulut ahlinya, bukan dari buku-buku. Diambil dengan meniru keadaan ahlinya, bukan dengan kata bicara. Didapati dari orang-orang yang fana dari sekalian manusia, yang tetap kekal dengan Tuhannya. Pokoknya, engkau harus fana dari dirimu dan dari sekalian makhluk. Kemudian wujudmu hanya dengan Dia. Matikan dirimu dari selain Allah. Kemudian hidupkan dirimu dengan Dia dan kerana Dia. Temani pada khadam Tuhan yang tidak pernah berpisah dari pintu Tuhan. Kerja mereka hanya menurut perintah Tuhan dan berhenti dari segala larangan Tuhan, serta muafakat, redha dengan takdir Tuhan. Mereka berputar dalam iradah Allah, yakni kemahuannya, pada makhluk dan tindakannya kepada mereka, tanpa ada tentangan terhadapnya, baik yang bertalian dengan diri mereka atau makhluknya. Mereka tidak pernah membantah Tuhan pada perkara yang sedikit maupun yang banyak, yang kecil maupun yang besar. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sambungan bicara Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam perbicaraan dan nasihat beliau ini, beliau mengajak kita semua supaya melazimi guru bukannya dengan buku, supaya belajar dengan ahlinya dalam membentuk diri untuk mengenali Allah, bukan daripada perkataan, bukan daripada bicara yang bukan datang daripada ahlinya. Kemudian beliau menyebut perkara yang kedua ialah bagaimana membentuk diri untuk benar-benar hanya melihat Allah dalam kehidupan ini, yakni keredaan Allah, matlamat dan tujuan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa redha dengan segala takdir Allah Subhanahu Wa Taala dan berhubungan dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, yang senantiasa mematuhi, mengingati dan juga mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara pertama yang disentuh oleh beliau ialah tentang belajar dengan buku. Bila beliau menyebut, wahai bodoh, buang buku, datang ke sini. Baik, dalam pemahaman yang perlu kita faham tentang kaitan buku dan juga guru. Ya, yang mengarang buku dan yang mengarang kitab itu juga para ulama secara umumnya. Namun kadang-kala ada yang mengambil kesempatan untuk menulis dalam keadaan dia bukan ahlinya. Sebagaimana juga bila kita mengajar, ada juga yang mengambil kesempatan untuk mengajar sedangkan dia bukan ahlinya, sedangkan dia bukanlah orang yang mengetahuinya. Sebab itu kata Imam Ibn Jama'ah rahmatullahi alaih, oleh kerana ilmu adalah agama, maka sayugia seorang bila sebelum menuntut ilmu, dia beristikharah, semoga Allah Ta'ala tunjukkan kepadanya guru yang alim dan wara'. Artinya kita cari guru sebagaimana kita cari jodoh kita, bahkan lebih daripada itu. Bila seorang hendak mencari gurunya, kerana kita nak tahu keahliannya. Sebab itu setengah mereka
Bila mana mereka nak berguru, mereka akan tanya tentang apa yang dimakan oleh ulama itu, apa yang diminum, apakah pendapatan dia. Bila mereka lihat bahawa pendapatannya daripada pendapatan yang baik, orang mereka melaziminya. Dan mereka juga bertanya tentang sifat dan akhlaknya. Kalau dia ketahui akhlaknya baik, boleh diikuti. Maka guru ada ahlinya. Demikian juga buku, ada yang memang daripada ahlinya. Tetapi Syekh Abdul Qadir menyebut, oleh kerana belajar dengan buku ni, sekalipun ditulis oleh ahlinya, mungkin berlaku salah faham. Dan mungkin kita tidak dapat mengambil keberkatan sepenuhnya. Sebab menuntut ilmu ini perlu ada musyafahah. Musyafahah artinya secara langsung, secara mulut ke mulut, yang disebut juga sebagai talaqi. Talaqi satu proses ilmu dan adab. Kerana para ulama ataupun kerana orang-orang soleh tidak mempelajari ilmu seseorang, melainkan mereka juga belajar adab. Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih, bila dia mengajar, dia lebih kurang 5,000 orang hadir dalam kuliah beliau. 500 orang mencatat, 4,500 lagi untuk mempelajari adabnya. Mereka melihat adab Imam Ahmad untuk mereka mengikutinya, menghafaz adabnya. Ini menunjukkan bahawa tentang kelayakan guru itu sendiri. Kerana ilmu bukan sekadar ilmu, tetapi ia juga berkait dengan akhlak. Ilmu tanpa akhlak bagaikan jasad, tidak ada roh. Tetapi tidak mungkin akhlak tanpa ilmu. Kerana kedua-duanya saling perlu memerlukan dan saling sempurna menyempurnakan. Tetapi bila pada zaman sekarang, hatta Syekh Abdul Qadir sebut zaman dia, ada orang mencukupi belajar dengan buku. Maka buku-buku yang ditulis diambil, dibaca, dihadam dan dicuba faham. Dan ada sebahagian macam kita hari ini dengan teknologi yang pelbagai, dengan media yang pelbagai, lalu mungkin kita belajar daripada TikTok, kita belajar daripada YouTube, kita belajar daripada semua sumber tanpa menghadap guru. Ada kekurangan dia, ada kelebihannya. Kalau sekiranya memang itulah ruang yang kita ada, dan itulah satu medium saja yang kita ada, maka ia dianggap satu darurat untuk kita mempelajarinya. Tetapi kalau kita ada ruang-ruang yang lebih luas, maka kita perlu mengambil ruang-ruang tersebut. Ruang-ruang yang lebih luas. Kerana ilmu ini bukan sekadar apa yang kita nak tahu, tetapi juga apa yang perlu kita faham mengikut cara yang sebenar. Dan juga ia merujuk kepada bagaimana kita nak membina kekuatan untuk beramal. Seorang bila dibaca je, dia tak ada kekuatan untuk beramal. Dia baca, dia tahu, ya, sebagaimana pengetahuan am yang lain. Tetapi ilmu ini, dia bukan sekadar untuk diketahui, untuk difahami, untuk ada kekuatan beramal dengannya. Bahkan dia perlu ada satu muraqabah. Maksud muraqabah, dia mesti ada orang sedang memantau dia. Kalau sekiranya kita baca daripada buku, lalu kita beramal, siapa yang memantau kita? Apakah buku tu? Tidak mungkin. Maka bila kita duduk dengan Tok Guru, belajar dengan Tok Guru pantau dari sudut amalan kita, perbuatan kita. Apakah betul sebagaimana yang kita baca dan kita tahu dan kita faham? Atau sebenarnya kita salah faham? Dan demikian juga bila seorang belajar dengan buku semata-mata, bukan sekadar menyebabkan dia salah faham, bukan sekadar menyebabkan dia tidak punya motivasi yang sebenarnya, bukan mungkin juga ia ditulis daripada orang yang kita katakan bukan ahlinya, bukan bidangnya. Bila kita baca buku daripada bukan ahlinya, katakan kalau hari ini kita baca buku terjemahan dan ia tidak diterjemah oleh ahlinya, maka kita pun sesat. Maka diterjemah secara silap, hadis diterjemah salah, tafsir Quran diterjemah salah, tasawuf diterjemah salah, fiqh diterjemah salah, lalu kita pun baca. Maka akhirnya membawa kepada kesesatan kita. Dan demikian juga bila seorang hanya iltizam dengan buku, dia tak akan dapat adab. Kerana buku tak ada adab, dia cuma ada ilmu. Adab untuk bersama dengan ulama. Dan demikian juga bila kita semata-mata dengan buku saja, kita tidak menolak
kalau seorang belajar dengan guru dan buku sekali. Tapi ini kita cerita, dan ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir yang belajar buku je. Yang nak pandai cara buku. Maka mungkin ditulis bukan ahlinya. Dan dia tidak punya adab ketika mana, ya kalau buku, tuan-tuan boleh baca sambil baring, sambil bergolek. Tuan-tuan boleh baca sikit, kemudian simpan, sekarang pula baca. Mungkin tahun depan pula baca. Berbeza dengan kita belajar. Kita kadang-kadang tak datang 2 hari pun dah ditanya. Ataupun kita masih ada teman-teman yang kita boleh tanya. Saya dah terlepas 2-3 muka surat. Maka sahabat-sahabat saya akan beritahu. Maka apa yang disyarahkan oleh guru, saya dapat mengambil manfaat daripada orang lain yang hadir. Berbanding dengan buku semata-mata. Bahkan Nabi SAW menyebut di antara tanda kiamat, banyaknya dikarang buku. Buku dikarang banyak. Sebab dia ada nilai komersial, dia ada nilai keuntungan yang dicari. Bukanlah kita katakan keuntungan itu salah. Tapi kadang-kala boleh membawa kepada kehilangan fungsi ilmu itu sendiri. Kita perhati harakatul terjemah. Saya duduk, kerana kita banyak baca buku tentang buku-buku terjemahan. Maka kita dapati bila orang-orang yang menterjemah buku, dek kerana mereka rushing nak kejar biar buku ni siap cepat. Biar buku ni siap dalam masa sebulan atau kurang pada itu. Sebab mereka berebut dengan penerbit yang lain dan sebagainya. Akhirnya berlakulah ikhlal. Ikhlal maknanya berlakulah salah dari sudut penterjemahan. Akhirnya memberi kesan yang besar kepada orang yang semata-mata membaca. Sebab itu bila ditanya kepada seorang ulama, apakah hari ini kita tak boleh baca buku? Apakah hari ini kita wajib berguru dalam keadaan buku banyak? Maka jawapannya tidak. Buku sebahagian ilmu. Dia pembantu ilmu. Tetapi perlu setiap orang yang membaca buku ada hubungan dengan guru. Andai kata apa yang dibaca dia tak faham, maka dirujuk kepada guru dia. Andai kata apa yang dibaca tadi mungkin membawa kepahaman yang menjadikan dia bimbang atau sebagainya, maka dirujuk kepada gurunya. Maka di situ hubungan antara buku dengan guru. Tapi orang yang memutuskan terus, saya cuma nak baca buku je, saya tak nak berhubung dengan sesiapa, maka dia dengan kata lain, kata ulama, salahnya lebih banyak daripada betulnya. Salah lebih banyak. Sejarah telah menunjukkan, sejarah peradaban manusia, bagaimana hebat pun penulisan buku dan sebagainya, maka hebat lagi melazimi para ulama. Sebab itu kita lihat bagaimana orang-orang terdahulu mereka melazimi ulama. Imam Abu Hanifah sebagai contoh. Dia berkata, "Sahibtu Hammad ibn Abi Sulaiman 18 sanatan." Saya mendampingi Hammad guru saya untuk saya faham, saya belajar selama 18 tahun. 18 tahun dia mengaji. Bukan mengaji macam kita keluar subuh, keluar maghrib, tak. Dia betul-betul mengaji 18 tahun. Dia bersama dengan gurunya Hammad sehingga beliau menjadi alim. Dan Imam Nu'aim bin Mujmir rahmatullahi alaih, dia kata, aku duduk dalam majlis ilmu Abu Hurairah selama 20 tahun untuk menguasai hadis Nabi SAW. Kata Sabit Al-Bunani, aku belajar dengan Anas bin Malik selama 40 tahun. 40 tahun mengaji dengan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nafi' bin Abdullah, aku belajar dengan Imam Malik selama 40 tahun atau 35 tahun. Maka setiap hari aku berpagi-pagi, berpetang-petang, bermalam-malam untuk belajar dengan dia. Pagi ada, petang ada, malam ada, 3 kali. Dan demikian juga kita melihat bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia mendampingi Imam Malik sampailah Imam Malik wafat, sehingga beliau digelar sebagai tongkat Imam Malik. Demikian juga Imam Abu Yusuf, dia mengaji dengan Imam Abu Hanifah selama 19 tahun sampailah Abu Hanifah meninggal dunia. Demikian Muhammad Hassan Asy-Syaibani. Demikian sejarah para ulama yang menunjukkan mereka memang mulazamah dengan ulama. Walau pada zaman itu buku-buku pun banyak, dan mereka orang-orang yang rajin membaca, bahkan mengarang. Tapi mereka tak putuskan hubungan mereka dengan guru. Imam Burhanuddin, pengarang kitab Al-Burhan fi Ulumul Quran, seorang ulama pengarang kitab Al-Burhan fi Ulumul Quran,
Dia punya kuat membaca. Oleh kerana dia tak mampu nak beli semua buku, dia sewa perpustakaan dan dia baca semua. Dia pergi kedai buku, dia kata saya nak sewa kedai buku ni, awak jangan buka seminggu. Lalu dia baca semua buku tu. Namun dalam keadaan begitu, dia tidak pernah meninggalkan guru dia. Guru-guru, buku-buku. Dia memang membaca buku satu halawah, atau kita katakan satu kemanisan bagi orang yang minat dia. Dan bagi orang dah dapat nampak hasil-hasil yang banyak. Tetapi tak ada seorang pun boleh memutuskan hubungan dengan tok guru dia, tak ada. Melainkan hilang keberkatannya. Sebab itu kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunai zahimil ulama bi rukbataika wa ansit ilaihim bi udhunaika fa innal qalba yahya bi nuril ulama kama tahyal ardul maitatu bi mataris sama. Wahai anakku, hendaklah kamu terus sibuk dengan ulama. Biar masa kamu sibuknya dengan ulama. Sibuk. Kalau ada orang masa dia sibuk dengan bola, ada orang masanya sibuk dengan telefon, ada orang masanya sibuk dengan hobi dia, mengair ke atau sebagainya. Ada orang sibuk dengan kerjanya. Setiap orang dia ada kesibukan. Maksud kesibukan, keutamaan. Kita kalau ada benda lain yang boleh ganggu, kita akan tolak. Kan ini keutamaan. Kata Luqmanul Hakim pada anaknya, wahai anakku, jadikan keutamaan kamu dengan ulama dan lagakan lutut kamu dengan lutut mereka. Maknanya biar dekat. Bukanlah pergi laga lutut, betul? Tok guru ada 2 lutut je, mari 10 orang. Tak belaga lutut lah kita. Maksudnya ialah hampir. Bila kita sebut belaga lutut ni, maknanya hampir. Sampai belaga lutut. Kerana dan kata Luqman lagi, wa ansit ilaihim bi udhunaika, dengar elok-elok dengan 2 telinga kamu. Jangan sebelah dengar ni, sebelah dengar lain. Kadang-kadang dengar juga. Telinga ada 2. Sebelah letaklah iPod ke benda ke, dengar benda lain. Sebelah dengar ilmu. Sebelah dengar kawan bisik sebelah. Lepas ni nak sarapan kat mana kawan bisik sebelah ni? Dengar sebelah lagi nak dengar. Tak boleh. Dua-dua dengar. Dua-dua telinga kamu dengar ulama. Fa innal qalba, sesungguhnya hati, yahya, akan hidup. Binuril ulama, dengan cahaya ulama. Sebagaimana bumi yang kering kontang akan hidup dengan air hujan. Baik, kenapa kita katakan mendampingi para ulama itu penting? Walaupun kita pada zaman ada kemudahan-kemudahan buku, kemudahan-kemudahan ini, internet dan sebagainya. Pertama, kita tak menafikan bahawa baik buku, baik TikTok, baik semua benda yang ada ini membantu ilmu. Dipanggil sebagai musaidah dan musanidah, membantu dan penyanda. Tapi dia bukan keutamaan. Dia bukan benda yang jadi ranking pertama. Kita tuan-tuan kalau tengok bola ikut TV dan sebagainya, kita pun tak puas hati nak pergi langsung kat stadium. Walaupun kadang-kadang tengok bila duduk kat stadium jauh nampak pemain, tapi kita rasa lebih puas. Lebih puas duduk secara langsung. Kita duduk satu tempat secara langsung berbanding kita tengok melalui kaca TV dan sebagainya. Walau lebih terang, walau lebih nampak, tetapi kita tak menafikan kelangsungan untuk berada di hadapan. Orang tengok orang wrestling ke, gusti ke, dia tengok dalam TV lagi dah nampak terang. Tapi kalau dia hadir, dia rasa dia punya ke aura dia. Oleh sebab itu, bila kita katakan kita tak menafikan kepentingan buku, dan bukan maksud Syekh Abdul Qadir buang buku, makna jangan baca buku terus duduk untuk buku, bukan begitu. Maksud beliau membentuk kepahaman dengan buku itu tak betul. Dan kadang kita masih belajar. Membentuk ilmu kita secara totalinya dengan buku, ini boleh bawa kesilapan yang banyak. Maka kita nak melazimi guru sehingga kita punya asas-asas yang utama. Apa sebab kita nak melazimi guru? Kata ulama, yang pertama, kerana kelebihan ulama itu sendiri. Bila Allah Ta'ala sebut kelebihan ulama, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, yang paling takut di kalangan hamba-Nya ulama. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum ka fadlil qamar lailatal bad ala sa'il kawakib. Kelebihan orang alim berbanding orang yang ibadat seperti kelebihan aku berbanding orang bawah pada kamu. Seperti kelebihan bulan di malam penuh, bulan purnama, atas kalian bintang-bintang di langit.
Jadi kalau ulama tu ada ilmu, maknanya kita kena damping ulama. Bukan buku tu ada ilmu, ulama itu sendiri. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadisnya, bahawa para ulama ini bila Rasulullah menyatakan innamal ulama warathatul anbiya, ulama waris Nabi, maka sekaligus ia memberi maksud kita nak jumpa dengan mereka, kita nak mendampingi mereka, kita nak duduk dengan orang yang takut pada Allah. Ini asas pertama kerana kelebihan dia. Yang kedua, kerana para ulama ini ialah para wali Allah, para kekasih Allah. Sebab itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Lau lam yakunil ulama awliya Allah falaysa lillahi waliyun." Kalau ulama itu bukan wali Allah, maka Allah tidak ada wali. Ya, orang awam, sebahagian orang awam membezakan antara wali dengan ulama. Dengan maksud bagi mereka mungkin seorang wali itu dia bukanlah orang yang tahu, dia mungkin orang yang tak pandai dan sebagainya. Jawapannya tidak. Kerana bila Allah Ta'ala nak memuliakan seorang untuk menjadi walinya, maka Allah berikan kepadanya ilmu. Sebab Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat darjat orang beriman di kalangan kamu, dan orang yang mempunyai ilmu mengatasi orang beriman dengan beberapa darjat. Yang disebut oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, antara orang yang berilmu dengan orang beriman, darjatnya ialah sebanyak 700 darjat. Dan di antara satu darjat itu jauh perjalanannya ialah 500 tahun. Ia ketinggiannya. Sebab itu, dan kerana itu kita nak damping ulama. Sebab kebanyakan wali-wali Allah itu ialah mereka para alim ulama. Dan para alim ulama ini ialah orang-orang yang Allah Ta'ala sayang. Dan yang ketiga, kerana dengan kita mendampingi para ulama, kita sebenarnya bersahabat dengan orang soleh. Dan orang soleh ini ialah orang-orang yang memang kita dianjurkan untuk bersahabat. Dan daripada mereka kita akan dapat kenal lebih ramai orang soleh. Tentu bila kita sebut jaringan, orang bisnes pun tahu. Kita orang bisnes, kalau kita kenal satu tokel, maknanya kita akan kenal 10 tokel lain. Kita akan kenal seorang je tokel, kita kenal 10 tokel lain. Kita tuan-tuan kalau kenal seorang je ulama, kita akan kenal 10 ulama lain. Bahkan kadang-kadang ulama ini memperkenalkan kepada kita ulama-ulama yang merentasi zaman dan benua. Kita tak kenal ulama tu mungkin duduk negara ni, negara ni, tapi ulama tu kenal, dia perkenalkan kepada kita. Bahkan diperkenalkan kepada kita ulama-ulama dahulu. Dengan cara itu boleh kita baca buku yang disebut nama-nama ulama tersebut. Bila saya belajar ataupun bila kita mendampingi seorang ulama, kita perhati buku apa yang digunakan, buku apa yang disebut, maka kita mengetahui buku itu ada faedah yang banyak. Tok guru kan dia akan sebut buku sekian, buku sekian, buku sekian, kitab ni, maka kita tahu kitab-kitab ini mempunyai faedah yang banyak. Maka dengan sebab itu kita dapat mengenali ilmu dan mengenali ulama melalui para alim ulama. Dan kenapa kita nak mendampingi para ulama? Kerana mereka mewarisi majlis para nabi, majlis. Kata Sahal bin Abdullah At-Tustari, "Man arada an yanzura ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama." Siapa yang nak tengok majlis para nabi, majlis, maka tengoklah majlis para ulama. Apa itu majlis para nabi? Tentang kita kan kadang-kadang suka hadir dalam majlis yang dihadiri oleh orang besar, orang utama. Kita nak hadir majlis yang ada sultan dalam tu, yang ada segala orang besar. Dan sama juga kalau kita dapat kembali pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita nak? Duduk dalam majlis Nabi. Kita nak duduk dalam majlis Nabi. Kita nak ikuti, sebab dalam majlis tadi Rasulullah bertemu dengan ramai sahabat. Maka majlis Nabi itu apa? Majlis ilmu. Maka Rasulullah yang berkhutbah, Rasulullah yang berkuliah, tak kira waktu mana pun. Maka kata Sahal bin Abdullah Tustari, kalau kamu nak tengok majlis Nabi-Nabi, itulah majlis ilmu. Maka bila kita mendampingi para ulama, kita duduk dalam majlis ilmunya. Bukan bila kita mendampinginya. Walaupun hari ni Ustaz, apakah hari ni kita ikut melalui medsos ini sebagai satu pendampingan? Ya, tapi ia lebih pendampingan yang tidak bersifat hakiki. Namun dia dianggap sebagai suatu pendampingan moden hari ini. Sebab kita tak boleh nak pergi dekat,
dengan jarak dan sebagainya. Tapi kita berpeluang secara langsung mendampingi mereka. Ia sebagai satu jalan cara pendampingan. Namun kalau kita dapat berdampingan lebih utama, maka itu yang kita pilih. Ya, pendampingan kita kan, lagi kita boleh dekat, kita nak dekat. Lagi kita boleh tengok dekat, kita nak tengok dekat. Kenapa? Kerana kemuliaan yang ada. Dan kenapa kita nak mendampingi para ulama? Kerana kita dapat tegurang daripada mereka. Tuan-tuan, kalau kita baca buku dia tak tegur kita secara langsung. Dia sampai bab tu baru dia tegur kita. Mungkin kita dah baca pasal ke-10, ke-11, baru nampak. Ya, para ulama bila kita damping mereka, kalau kita salah, kita terus dia tegur. Dia ingatkan. Maka kerana itu kita nak damping para ulama. Dan di antaranya lagi ialah sebab apa seorang mendamping ulama? Kerana mereka dapat mempelajari adab ulama. Adab ulama. Dan kenapa kelebihan mendampingi para ulama? Kerana turunnya keberkatan yang banyak. Keberkatan, malaikat yang memohon keampunan dan sebagainya. Maka sebab itulah sebaik-baiknya ilmu tadi ialah didampingi para ulama. Kalau kita tidak dapat mampu mendampingi secara, kita katakan, secara badan kita, secara zahir kita, apa yang lebih dekat dengan kita boleh buat. Kalau hari ini secara live, maka itu kita cuba buat. Namun kita tidak memutuskan, kita masih terus mencari ruang untuk menyambung. Menyambungnya dengan cara yang lebih dekat, supaya kita sentiasa mendapat teguran-teguran yang segar, terus mendapat ingatan-ingatan yang berterusan. Maka ini cara pendampingan yang sempurna. Maka bila Syekh Abdul Qadir mengingatkan bahaya seorang hanya bergantung pada buku. Kerana bila bergantung kepada buku yang kita sebut tadi, kalau dikarang oleh orang bukan ahlinya atau diterjemah oleh bukan ahlinya, maka kita akan bawa pada fahaman sesat. Salah faham. Bila saya banyak guna buku terjemahan untuk mengajar, buku terjemahan, dan saya juga ingatkan sahabat-sahabat saya kalangan asatizah yang menggunakan buku terjemahan, termasuk Fathur Rabbani wa Faidhur Rahmani yang kita baca, yang kita belajar ini, ataupun Kurni Rabbani, Limpahan Rahmani ini, ia buku terjemahan. Maka kita tahu bila kita nak mengajar buku terjemahan, kita mesti ada buku asal. Ia mesti. Dan saya tak akan mengajar buku terjemahan melainkan saya ada buku asal. Yang ini buku dalam bahasa dia, bahasa Arab. Dan buku itu muhakkak, ditahqiqkan. Supaya apa? Ya tuan-tuan, dalam penterjemahan mungkin dia tertinggal perkataan, tersilap. Kadang-kadang dia pun tak faham, dia pun terjemah je. Dia meninggalkan satu ruang yang tergantung. Dan memberi ruang, atau di sini peranan orang yang mengajar buku terjemahan itu sendiri. Kalau dia tiada rujukan-rujukan untuk memahaminya, maka dia juga akan beri kesalahan yang salah. Sebab itu siapa pun, kalau dia mengajar buku terjemahan, mesti dia ada buku asal. Mesti dia ada. Saya kata mesti dia ada. Kalau tidak, dia akan buat kesilapan yang banyak. Walaupun kesilapan itu tak sengaja, tapi ialah kecuaian. Sebab itu kita pun tuan-tuan sekalian, kalau nak belajar buku terjemahan, ni buku terjemahan ya, tanya, ada buku asal dia tak? Kenapa? Itu jaminan kita. Jaminan kita. Kita tuan-tuan, kalau kita sebut gerang photostat, kita nak gerang asal. Kita akan sebut IC photostat. Walaupun IC photostat dah betul dah, mana IC asal nak tengok juga. Apa masalah IC asal dengan photostat sama je. Itu pun kita masih nak yang asal. Apatah lagi ilmu. Nah, ilmu yang diterjemahkan, khususnya kalau buku-buku tadi daripada penterjemah yang kita tak kenal namanya, maka lebih kita berhajat kepada buku asal. Kerana ia akan memperbetulkan. Jadi dalam zaman kita sekarang memang banyak buku ditulis. Ada setengah buku ditulis memang untuk bacaan ringan. Okey, ini tak ada masalah. Dan kita ada kefahaman yang mudah. Ada buku yang dikarang dengan aras yang lebih tinggi. Kerana ia bukan satu bentuk kefahaman, lebih nak menyuruh kita berfikir. Ada buku yang bersifat kritikan. Maka ini bukanlah bidang kita untuk baca bahagian kritikan. Kerana barangkali kita tak tahu pun pokok pangkal perbalahan atau perselisihan. Ada buku yang ditulis pada aras untuk orang mengajar, bukan untuk orang membaca. So, ada kitab-kitab, kita tengok banyak kitab-kitab jawi kita, itu bukan kitab untuk kita baca, tapi kitab untuk belajar.
Apa beza baca dengan belajar? Contoh, bila kita baca, kita dapat kepahaman umum. Fahamlah kita. Tapi bila kita belajar, artinya Tok Guru dia akan tobik. Dia beritahu satu patah demi satu patah apa maksud dia. Maka ini buku-buku yang kita patut, macam contoh kitab di hadapan kita, ini bukan kitab untuk dibaca. Kalau ada orang beli dan dia nak baca, dia tak akan faham apa-apa. Ini kitab untuk diajar. Kitab hikam sebagai contoh. Kitab hikam bukan untuk dibaca, tetapi ia untuk diajar oleh ahlinya, supaya kita faham. Tapi kalau kita, saat saya ni memang dah belajar kitab ni dan saya nak ulang baca murajaah, tak ada masalah apa. Artinya seorang boleh membaca buku kalau dia ada asas. Seorang boleh dibaca buku kalau dia ada rujukan. Kita kena nak baca buku, kita kena ada asas ilmu tu untuk baca benda tu. Yang kedua, kita kena rujukan kita siapa. Orang ataupun masadir, maraji' buku-buku lain. Kerana buku-buku lain akan beri faham. Contoh tuan-tuan sekalian, saya baca hadis Sahih Bukhari. Saya tak mungkin faham Sahih Bukhari melainkan saya lihat syarah Sahih Bukhari. Maka saya pergi kepada Fathul Bari sebagai contoh untuk memahami hadis Sahih Bukhari. Saya baca hadis Sunan Abi Daud, saya tak mungkin faham hadis Sunan Abi Daud melainkan saya baca syarahnya, itu Aunul Ma'bud. Saya baca hadis Imam Tirmizi, saya tak mungkin faham hadis itu kerana ada beberapa kalimah yang mungkin merumit untuk saya faham. Maka saya kena baca syarahnya Tuhfatul Ahwazi ataupun Aridatul Ahwazi. Maka setiap buku dia ada syarah dia. Maka kalau kita bukanlah ahli dalam baca buku, maka sebaik-baiknya kita tanya guru-guru kita, buku apa yang patut, yang bagus saya baca. Kalau kita nak baca juga, boleh tanya tok guru buku mana yang sesuai dibaca. Kalau buku yang saya katakan dikarang pada aras untuk dibaca ringan, sila beli dan sila baca. Tapi kalau di aras kritikan, jangan baca kalau kita bukan ahli kritik. Sebab ia bercakap sesuatu yang mungkin kita tak faham. Dan kalau buku tu memang tujuannya untuk mengajar, jangan dibeli melainkan ada ustaz kita nak ngajar, baru beli. Ustaz nak ngajar buku ni, saya beli. Kalau ustaz tak nak ngajar, saya tak nak beli. Saya tak akan faham. Sebab kita juga, oleh kerana mungkin modal kita tak banyak, bila nak beli buku, kita pilih-pilih lah yang sesuai untuk kita. Oleh sebab itu di sini perlu ada satu fun, kesenian dalam memilih buku, dalam membaca buku. Yang paling penting saya kata, semua buku yang kita baca mesti ada rujukan, mesti ada tok guru. Maka Syekh Abdul Qadir, bila beliau menyanggah orang yang membaca buku kerana beberapa sebab. Pertama, kerana dia meninggalkan ulama, langsung tidak mahu melazimi para ulama. Yang kedua, dia akan terpisah daripada ahli yang sebenar, ahli ilmu yang sebenar. Yang ketiga, maka dia tidak dapat meniru akhlak dan kepribadian. Sebab setiap guru dia akan buat akhlak dia, dia akan buat kepribadiannya. Maka di situ dia akan terluput banyak perkara. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, datang pada aku, belajar dengan aku. Belajar dengan aku, lihat bagaimana akulah ahlinya. Aku akan ajar adabnya dan aku akan didik kamu dengan yang sepatutnya. Lalu Syekh Abdul Qadir menyebut pada perenggan berikutnya, asasnya ialah apapun ilmu yang kita belajar, kita kena fana daripada diri kita. Apa maksud fana daripada diri kita dan daripada diri sekalian makhluk? Pertama, fana daripada diri kita dengan maksud kita tak nampak diri kita ada kelebihan apa pun. Kita cuma hamba Allah. Itu fana. Tapi kalau kita rasa kita ada kelebihan itu, kelebihan ini, maka setiap kelebihan yang kita rasa kita ada akan membawa kepada kekurangan yang banyak. Katakan kalau kita rasa kita comel lah, contoh comel, maka dia akan bawa kepada kedengkian kita pada orang lain. Kenapa? Bila kita tengok orang yang lebih comel pada kita, kita pun dengki dia. Orang yang lebih lawa pada kita, tu jenis ada cermin tanya siapa paling lawa dalam dunia. Kenapa? Kerana bila dia melihat ke dirinya, maka dia akan cuba bandingkan dengan orang lain. Kalau dia rasa dia cerdik, maka dia mula dengki pada orang yang dianggap lebih cerdik pada dia. Kalau rasa kuat, dia akan dengki kepada orang yang dia rasa lebih kuat pada dia. Kalau dia rasa kaya, maka dia akan dengki kepada orang yang dia rasa lebih kaya pada dia. Maka berlakulah persaingan kedengkian yang kuat. Sebab itu kita kena tengok diri kita ni fana. Saya tak ada apa-apa, saya hamba Allah.
Semua yang saya ada Allah bagi. Kalau hari ni saya lawa ke, saya handsome ke, saya sihat ke, saya kaya ke, saya bijak ke, semua datang dari Allah. Bila kita melihat kurniaan Allah pada kita, itu maknanya kita fana. Tetapi kalau kita masih melihat diri kita dan masih melihat ini keahlian kita, kita belum fana. Apa maksud fana? Fana ni ialah melihat diri kita ini tidak ada nilainya, binasa. Tuan-tuan sekalian, kalau Allah Ta'ala tak jadikan kita, boleh tak? Boleh. Allah boleh tidak menjadikan kita. Kita terjadi atas dunia ni bukan dengan permintaan kita, tapi kehendak Allah. Allah nak saya jadi, saya ada, maka saya pun ada di sini. Tuan-tuan pun sama. Bukan saya minta, ya Allah adakan aku di muka bumi. Saya tak minta. Menunjukkan saya tak ada kuasa. Menunjukkan saya tak ada apa-apa. Sebab itu Allah sebut dalam apa yang kita baca dalam subuh Jumaat kita. Hal ata 'alal insan hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Apakah manusia tak sampai berita bahawa dahulu dia tak ada apa-apa? Dulu kan kita tak ada apa-apa. Sebelum kita hari ni rasa kita gagah, kita hebat, kita rasa kita segala-galanya, kita sebelum ni tak ada apa-apa. Kosong. Maka itulah dia fana. Sebab itu asas ilmu membawa diri kita fana. Ilmu dia tak jadikan kita sombong. Sebab tu orang Melayu kita sebut orang berilmu mengikut resmi padi. Makin berisi, makin tunduk. Makin padi itu berisi berat, maka padi itu pun tunduk. Maka orang yang berilmu begitu. Makin dia ada segala kelebihan yang Allah beri pada dia. Allah beri kelebihan akalnya, kesihatan tubuh badannya, kekayaan harta bendanya, anak pinaknya, melainkan dia nampak semua pemberian Allah. Maka ini namanya fana. Dan ini terkandung dalam lafaz syukur pada Allah. Siapa yang bersyukur pada Allah sebenarnya dia fana. Sebab apa? Dia tahu bahawa ini pemberian Allah. Sebab itu Allah menyebut fashkuruli wala takfurun, washkuruli wala takfurun. Syukur pada aku, jangan kau kufur. Orang-orang yang tidak bersyukur pada Allah, dia nampak diri dia dan dia tak nampak orang lain. Maka kerana itu dia menghina orang lain. Yang kedua, asas ilmu ini ialah hilang pergantungan kita daripada makhluk. Dah tak ada. Saya nampak makhluk ni macam saya juga, lemah. Mereka juga akan mati macam saya mati. Sebenarnya kita ulang semalam, kita beritahu semalam, kita minta tolong dengan makhluk macam banduan minta tolong dengan banduan. Saya tidak melihat keutamaan pada makhluk. Kita tak ada cerita ni kabel-kabel ni, makhluk ni ada kabel besar, tak ada. Dia macam saya juga. Dia ada sifat takut, sifat bimbang. Dia menangis, dia mengharap. Maka bila kita tahu bahawa asas ilmu tadi menjadikan kita hilang pergantungan pada makhluk. Mana-mana ilmu yang kita belajar yang menyebabkan kita makin bergantung pada makhluk, maka ilmu yang tak betul. Makin kita belajar, ia memberi maksud bahawa saya tidak ada pergantungan dengan orang. Hari ni kalau saya buka bisnes, bukan sebab saya baik dengan fulan-fulan, saya pun kaya. Tak. Ini rezeki dari Allah. Tapi kalau orang tu tak nak datang, saya yakin rezeki Allah. Sebab saya tak bergantung pada dia. Kalau orang tu tak bagi projek, saya yakin rezeki itu luas. Saya tak bergantung pada dia. Tetapi ini orang-orang yang memahami asas ilmu. Bila seorang itu benar-benar berilmu, maka hilang pergantungan kepada makhluk. Sebab itu makhluk tak boleh ugut dia. Makhluk tak boleh takut-takutkan dia. Bukan ketika mana mereka berkata, kami pakat untuk bunuh kamu, kami pakat untuk halau kamu, mereka dengan cepat berkata, hasbi Allah atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah sebut dalam Quran, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang-orang yang bila dikatakan pada mereka, diprovokasikan pada mereka, semua orang berkumpul nak kalahkan kamu, semua orang berkumpul nak lawan kamu, semua orang berkumpul untuk menangkap kamu, iman mereka makin bertambah sambil berkata, cukup bagi kami Allah, dan Allah sebaik-baik pembantu. Tentang sebab itu bila kita berhadapan dengan makhluk je, kita ingat Allah. Allah berkuasa. Kalau orang tu kata, saya nak pukul awak, saya nak bunuh awak, dia kata, awak tak boleh bunuh saya melainkan dengan izin Allah. Saya nak sihir awak, awak tak boleh sihir saya melainkan dengan izin Allah.
Setiap kali mereka mengugut dan menunjukkan kekuasaannya, kita akan downkan dia. Sebab kita ada Allah. Kalau dia kata, saya takkan tolong lagi awak, biar bisnes awak kering, biar bisnes awak rugi, saya akan kata rezeki itu dari Allah. Yang bagi rezeki pada saya dulu, kini, lamanya ialah Allah. Tidak ada yang menyekat. Sebab itu kita sentiasa diajar zikir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jad minkal jad. Ya Allah, tidak ada orang yang boleh menghalang sesuatu yang kau nak bagi, dan tidak ada yang dapat memberikan sesuatu yang kau tak nak bagi, dan tiada manfaat segala harta kekayaan pada takdir yang kau tentukan. Tiada manfaat segala usaha pada perkara yang kau kehendaki. Tuan-tuan, ini zikir yang kita baca lepas solat yang dianjurkan. Itulah dia pokok pada ilmu. Apa dia? Saya tak bergantung pada makhluk. Kalau orang ni tak nak terima, Allah akan lantik orang lain yang lebih baik untuk terima. Kalau orang ni bukanlah sebab saya dapat rezeki, Allah akan jadi sebab lain untuk saya dapat rezeki. Kadang-kadang sebab-sebab dapat rezeki. Tuan-tuan, kita sebab ini satu ikhtiar. Tapi kita orang beriman tidak pernah diajar bergantung pada ikhtiar. Kita cuma ikhtiar macam Allah perintah kita ikhtiar. Ya, husnul muamalah, kita bila muamalah orang kita buat baik, kita bercakap baik-baik. Kan itu yang diajar. Tapi kalau sekiranya ada orang yang kita katakan memperbuk kita dan meminta kita buat cara yang haram, dan dengan cara buat haram dia nak jamin rezeki kita, kita akan menolak. Sebab yang menjamin rezeki kita Allah, bukannya orang. Sebab itu kata Nabi SAW, ajmilu fit talab. Kamu kalau cari rezeki, cari comel-comel elok-elok. Jangan kamu rasa lambat rezeki kamu datang, lalu kamu buat maksiat supaya cepat. Kita kadang-kadang rasa rezeki itu lambat, lalu kita pun buat maksiat biar datang cepat, melainkan Allah Ta'ala akan hilangkan segala keberkatan. Rezeki ni tak kira lah. Kalau kita sebut duit, duit lah. Kesihatan, kesihatan lah. Jodoh, jodoh lah. Bila kita nak benda tu semua, cari dengan cara baik. Jangan bila kita rasa lambat benda tu datang, lalu kita pun buat cara khurafat. Ni yang tak dapat jodoh, kita putuk umur biar dapat jodoh cepat sikit. Cara khurafat, melainkan dihilangkan keberkatan. Yang kedah tak berlaku ni, cari pelaris daripada tok umur. Jampi sikit, cari obat dagu ke, minyak dagu ke, gunalah apa benda pun. Jangan. Kata Nabi, ajmilu fit talab. Minta cari rezeki dengan baik. Jangan lambat kamu terhadap rezeki yang datang menyebabkan kamu buat maksiat pada Allah. Kan rezeki yang baik tidak akan sampai dengan maksiat pada Allah. Kita nak anak sangat, nak anak tu bagus lah, rezeki. Lambat dah ni, dah 2-3 tahun dah tunggu. Tapi boleh tak saya nak jumpa ni? Ada tok batin seorang orang asli, dia nak berubat saya. Katakan kalau kita nak cari rezeki, cari elok-elok. Jangan cari benda yang kita terpaksa gadai akidah kita, gadai agama kita. Kita dah tahu ni tok batin guna khurafat sekian-sekian, maka jangan. Ada satu cara rawatan tok batin. Dia ikat pesakit ni, kemudian dia pun gigit dengan gigi dia. Dia gantung. Biar untuk obat pun. Cara pelik. Bila diikat dulu, tambak-tambak. Dia buat macam kain kapal. Kemudian dia akan angkat gigi dia. Untuk satu tempoh. Cara rawatan. Ikut juga dia. Yang jenis letak sangkar burung atas kepala. Letak bubu ikan atas kepala. Sampai hilang logik dan waras. Hilang logik. Anak-anak sangat letak sangkar burung atas kepala. Letak bubu ikan. Bubu ikan ni orang letak dalam sungai. Letak dalam payah, dia letak atas kepala. Dah jadi bodoh pula dia. Ini benda-benda yang kita, tuan-tuan, bila kita nak cari rezeki, nak apa-apa, jangan silap cara-cara. Jangan kalau nak rezeki lebih, rasuah. Nak rezeki lebih, kita tipu. Nak rezeki lebih, kita perbodohkan orang. Jangan. Rezeki Allah yang baik tidak diperoleh dengan cara yang maksiat. Ini penting kita, apa yang kita belajar, membina hubungan kita dengan Allah direct, tanpa melihat kepada pengaruh manusia dalam mempercepat atau melambatkan rezeki. Rezeki akan datang pada waktunya. Tak ada orang kata saya akan lambatkan rezeki awak. Tak boleh. Dia akan datang juga. Saya akan cepatkan rezeki awak pun tak boleh. Kalau Allah
Nak bagi rezeki dia lambat. Oleh sebab itu, ini pokok ilmu. Kemudian kata Syekh, pokok ilmu ini juga menjadikan kita mati dirimu selain Allah, kemudian hidup kerana Allah. Iaitu dengan sebab kita belajar, semua perbuatan kita, nawaitu kita, tawajuh kita kerana Allah lillahi ta'ala. Dulu saya belajar, mungkin sebab orang suruh saya belajar, hari ini saya belajar kerana Allah. Hari dulu kalau saya beramal, mungkin kerana ada orang nak tengok, hari ini saya beramal kerana Allah. Makinlah dia asas pada ilmu itu sendiri. Beramal kerana Allah SWT. Siapa yang belajar sampai mampu dia beramal dengan ikhlas, maka terus lazimi ilmu tadi. Yang kita duk belajar pagi, petang, siang, malam untuk kita ikhlas kerana Allah. Kalau kita belajar untuk dapat jawatan, belajar sekian, maka ini tidak akan memberikan kepada kita kebahagiaan. Tetapi orang yang ikhlas, orang ni yang orang bahagia. Orang kalau dengan ilmu dia nak cari duit, nak cari pengaruh, lambat laun dia akan rasa tekanan dia. Cari ilmu untuk kita ikhlas pada Allah. Biar semua benda nawaitu kerana Allah. Dan yang keempat, menjadikan kita bila kita belajar, kita kenal siapa yang duduk pintu Allah. Belajar ilmu yang betul menjadikan kita kenal kawan kita siapa. Jangan belajar betul, kawan ikut say, ikut dan. Itu yang rosak balik. Tetapi bila sampai peringkat kita benar-benar belajar, lalu kita mengenali siapa sahabat yang benar berada di pintu Allah. Dan mereka tidak mungkin buat perkara-perkara yang dilarang. Mereka ialah orang-orang yang redha dengan segala takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ialah orang yang tidak pernah berlawanan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pernah membantah, kecil ataupun besar. Maka dengan sebab kita belajar dengan pelajaran yang betul, daripada guru yang betul, maka kita kenali orang ni. Sebab kita ditarbiah dalam satu acuan. Kalau kita belajar, kita tak fana diri kita, kita tak boleh putuskan hubungan dengan orang, kita tak boleh ikhlas dan kita tak boleh kenal orang soleh, maka kita belum capai matlamat belajar sebenar. Belajar menjadikan kita dapat 4 perkara yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, fana dirinya, dia tak nampak apa pun kemuliaan dirinya. Dia nampak semua dari Allah. Yang kedua, menjadikan hilang pergantungannya pada makhluk. Bukan maksud dia tak tegur orang, gaduh orang, bukan. Kita boleh sebut hilang pergantungan, bukan makna kita duduk dalam gua macam Ashabul Kahfi. Atau kita kurung bilik, kita pun jumpa orang buat muka ketat, tak nak bercakap, tak nak bersembang, bukan. Maksudnya hati kita tak pernah bergantung fulan bin fulan yang menentukan aku jadi macam ni, macam ni. Tak, ini semua dari Allah. Kan kita selalu dengar kisah-kisah orang yang hebat. Atau waktu kematian suami, mereka berkata yang mati itu suami, yang berrezeki itu tak pernah mati. Kami yakin rezeki kami ada. Orang lain pula confused. Ni suami mati macam mana ni? Siapa nak bagi rezeki? Dah perempuan jenis suri rumah. Dia kata yang mati itu cuma suami aku. Yang bagi rezeki pada suami aku dan bagi rezeki pada aku tak mati. Kita lihat jawapan-jawapan orang hebat. Kerana mereka berjaya memutuskan dengan makhluk. Tapi bukan maksud memutus dengan makhluk tak kahwin, tak berkeluarga. Mereka berkeluarga. Tapi kepercayaan, keyakinan mereka pada Allah kuat. Tidak pernah longgar, tidak pernah ada ragu-ragu. Mereka yakin. Oleh sebab itu golongan ini, walaupun pun berlaku dalam kehidupan mereka, tidak pernah mereka merasakan Allah tinggalkan mereka. Kita, tuan-tuan sekalian, bila duduk bergantung dengan makhluk, sampai satu waktu kita akan rasa semua tinggalkan kita termasuk Allah. Allah biarkan kita. Untuk satu tempoh, sehingga kita benar-benar beradab kembali, merayu dengan Allah, boleh datang pertolongan Allah. Sebab itu dalam hadis Nabi kata apa? Ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah waktu kamu senang. Allah tak tinggalkan kamu waktu susah. Mafhum hadis mukhalafah hadis ini. Kalau kita masa senang tak ingat Allah, Allah biarkan kita waktu susah. Untuk satu tempoh. Allah tak biarkan betul untuk satu tempoh. Sehingga kita kembali betul-betul pada Allah, barulah Allah berikan balik. Itu kesan kerana kita bergantung pada makhluk. Satu hari nanti siapa pun bergantung dengan makhluk, Allah akan putuskan secara paksa dia dengan makhluk. Kerana orang yang diharapkan bergaduh dengan dia. Orang yang diharapkan mati. Orang yang diharapkan tiba-tiba sakit. Saat kita harap anak kita jaga kita waktu tua, tiba kita pula jaga anak kita waktu tua. Dia ada setengah ibu dia melihat anak-anak ni untuk jaga dia waktu tua. Tengok pula anak tu besar-besar boleh jaga aku ni. Tiba-tiba Allah uji dia.
Bahawa anak dia yang sakit. Dia yang kena jaga anak dia sampailah anak dia mati, bukan dia mati. Allah jadikan. Ada seorang hamba Allah, dia kata kita kahwin ustaz, senang, orang nak tengok kita sakit demam. Tiba-tiba bini dia yang sakit demam, dia kena tengok. Akhirnya jadi macam lemah. Tetapi bila kita melihat orang tu yang akan bantu kita, orang tu akan buat macam ni, dengan maksud hati kita terus kepadanya, ya kalau setakat cakap je okey lah. Nanti ni, akhirnya Allah uji sebaliknya. Allah uji. Kita ingat ni anak-anak jaga kita waktu tua. Rupanya kita jaga anak-anak kita. Kita ingat isteri kita yang akan jaga kita sakit demam, makan minum. Rupanya kita kena jaga dia sakit demam dan makan minum. Kita pula kena jadi isi rumah jaga dia. Begitu Allah Ta'ala tukar kehidupan supaya kita letak pergantungan terus pada Allah. Ada orang, ada anak-anak, saya bergantung pada mak ayah. Ya, mak ayah dia ada lagi dengan mak ayah je. Maka terbalik, mak ayah dia bergantung pada dia. Maka demikian dalam sejarah manusia. Allah tunjuk bagaimana harapan makhluk itu bertukar. Dia berharap orang ni boleh tolong dia, rupanya orang ni bunuh dia. Saya tak baik-baik dengan orang besar-besar ni, senang lah nak tolong apa-apa. Rupanya orang ni yang perangkap dia sampai dia masuk penjara. Dia ingat dengan baik orang besar, dia akan naik ke atas, rupanya masuk penjara. Kenapa? Orang ni yang khianati dia. Sebab itu tuan-tuan, kita berurusan dengan semua orang, tapi hati kita dengan Allah. Waktu kita berurusan dengan isteri dan anak-anak, hati kita dengan Allah. Ya memanglah secara fitrah kita rasa kita tua, anak-anak jaga, tapi kita tetap memilih penjagaan Allah. Sebab itu Nabi kata apa? Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Allah jaga kita. Maka bagaimana Allah jaga kita terserah. Maka bila saya melihat isteri saya, bukan saya nak isteri saya jaga saya. Dan isteri pun sama, dia tak tengok suami dia akan jaga dia. Atau dia tengok anak-anak akan jaga saya. Jangan begitu. Bahkan Allah yang akan jaga kita. Ada orang ramai anak, last kali duduk rumah orang tua. Kan bila hari raya dia lah rancangan rumah orang tua. Ada seorang orang tua tanya, berapa anak cik? 12 orang. Datang tak jenguk seorang pun tak jenguk. Dah lah hantar orang tua tak jenguk pula. Itu cerita bila kita cerita tentang orang nak jaga kita. Ya kita kalau ada anak sedozen ni, insya-Allah kita rasa cerah masa depan lah. Sedozen anak. Yang ni boleh buat ni, boleh buat ni. Rupanya sedozen hilang. Kadang kita rasa anak seorang, Ustaz, Allah, seorang Ustaz boleh ke? Nanti kan dia pula perempuan kahwin lari. Tak betulkan pergantungan dengan Allah. Akhirnya Allah jadikan, ya Allah nak datangkan sebab. Mungkin anak seorang ni dia dapat jaga macam kita ada anak 12 orang. Dia kahwin, menantu baik. Kemudian dapat pula cucu-cucu ni baik-baik semua, jaga kita semua. Kerana kita letakkan pergantungan kita pada Allah. Sebab jangan sekali-kali kita letak pergantungan atau harap pada orang. Jangan kata suami saya jaga saya, isteri saya jaga saya, anak saya jaga, bukan Allah akan jaga saya. Untuk menjadikan Allah jaga kita, kalaulah orang-orang yang kita sayang ni meninggalkan perintah Allah, kita akan tegur dia. Sebab kita berharap jagaan Allah. Anak-anak saya kalau dia balik rumah, saya tegur dia tak semayang, dia terus tak balik rumah. Saya nak suruh anak saya jaga saya, Ustaz. Jadi start hari tu bila dia tak solat, saya tak tegur. Saya kata jangan. Kelak dia akan abaikan awak lebih daripada apa awak jaga. Sebab bila awak jaga Allah, Allah jaga awak. Terus tegur dia. Kita bukan suruh, kita katakan pukul anak. Dan selalu kita ni kalau sebut tegur, nak kasar. Tegur ni maknanya kita sentiasa ingatkan dia. Ingat suruh dia solat. Ingat menantu-menantu kita. Saat menantu saya tak solat, saya ingatkan dia. Nanti Ustaz kalau saya beritahu menantu tak solat, dia tak balik raya. Dahlah kita ada seorang je anak, cucu dengan dia. Nanti kalau kita ingatkan dia tak solat, dia pun tak nak balik, mengajuk. Kita pun takut, lalu kita pun tak tegur. Jangan harap dengan cara kita melanggar perintah Allah, Allah akan jaga kita. Dia jadi lebih teruk daripada apa kita jangka. Sebab itu tuan-tuan pelihara betul-betul penjagaan Allah. Makhluk-makhluk ini semua di bawah jagaan Allah. Maka Allah akan jaga kita dengan penjagaan Allah SWT. Jadi kalau benar ilmu kita, kita mampu fanat dengan diri kita, putus hubungan dengan manusia, dan juga kita menjadikan semua amalan kita kerana Allah. Dan last sekali, kita kenal orang-orang yang dekat dengan Allah. Bagaimana sifat orang yang dekat dengan Allah? Ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir.
orang-orang yang sentiasa menurut perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, orang-orang yang sentiasa bersetuju dengan qada Allah Ta'ala padanya, orang-orang yang sentiasa tidak membantah Allah dalam apapun keputusan Allah, kecil ataupun besar. Tak pernah ngeluh kita dengar dia. Ini sahabat. Jadi ilmu, bukan ilmu yang benar, bukan sekadar ditunjuk kita pada guru yang betul, dan tunjuk kita jalan yang betul, dan tunjuk kepada kita amalan yang betul. Dia juga akan tunjuk kepada kita sahabat yang betul. Sebab itu ilmu yang betul dia datang dengan package. Ilmu kalau dia betul tuan-tuan, dia datang dengan package. Dia datang dengan kita kenal guru, dengan kita kenal kebenaran, kita kenal jalan yang betul, kita mengenali orang-orang yang baik. Maka datang satu package, maka dengan sebab itu kita mampu istiqamah. Tapi kalau dia tak datang dengan package ini, sama ada kekurangan bagi pihak kita. Itu yang lebih patut kita baiki dan kita lihat. Atau mungkin kekurangan daripada guru kita. Walaupun kita sebagai seorang murid, wasangka kita pada diri kita lebih. Angkali saya tak dapat benda ni kerana saya tak menjaga adab dengan guru saya. Sebab para ulama bersepakat tentang menjaga adab lebih utama daripada menanggut atau memperoleh ilmu itu sendiri. Sehingga mereka berkata, al-adabu qabla ilm, al-adabu qabla al-ilmi, adab sebelum ilmu. Apa maksud adab? Kata ulama, adab ini maksudnya islahul lisan wal khitab, wa isabati mawaqihi, wa tahsini alfazihi, wa siyanatihi minal anil khata'i wal khalali. Maksud jaga adab ni ialah kita lidah tu jaga sikit, cara bertutur. Kita kalau dengan guru kita, lidah tu kena jaga, cara bertutur kena jaga. Isabati mawaqihi, kena tempat dia. Kalau tempat ni patut buat apa, buat benda tu, isabah. Kalau patut tempat ni diam, maka diam. Patut tempat ni bercakap, maka cakap. Itu adab. Jangan tempat patut kita diam, kita cakap. Tempat patut kita cakap, kita diam. Maka isabah mawaqihi, biar tepat pada setiap kedudukannya. Pada waktu kita kena khidmat, khidmat. Pada waktu kita diminta menjauhkan diri kita, kita jauhkan. Wa tahsin alfazi, dan terus mengindahkan lafaz-lafaz bicaranya. Wasiyanati, dan pelihara jangan tersilap cakap. Itu maksud adab. Adab inilah kata ulama, siapa yang menjaga adab ilmu, itu tanda kebahagiaannya dan kejayaannya. Dan itulah punca dia mendapat kebaikan dunia dan akhiratnya. Sebab itu kita pernah sebut ulama-ulama yang alim, sebab mereka paling menjaga adab dengan guru mereka. Siapa pun tuan-tuan jumpa orang yang alim hari ni, dia mesti beradab dengan guru lain macam. Dia punya percakapan guru lain macam kekasih dia bercakap. Dia bercakap macam seorang anak dengan ayah. Dia tak akan bercakap sebagaimana kawan dengan kawan, tidak. Siapa pun bila dia guru dia akan bercakap sebagai anak dengan ayah. Dia akan bercakap kekasih dengan orang yang dicintai. Maka dia pelihara adab. Dengan sebab itu dia akan mendapat banyak kebaikan. Dia ulama membagikan adab tu pada dua. Satu adab yang disebut sebagai gifted, tabi'i. Satu adab yang diusahakan melalui pentarbihan guru dia. Ada orang tuan-tuan sekalian, memang dia jenis cakap lembut. Dia tak payah lagi lowkan suara dia, dia memang dah cakap lembut. Ada orang dia jenis cakap kasar, dia dah cakap jenis cakap kuat. Yang cakap lembut tu dia dah ada advantage, dah ada benda baik. Ini gifted lah. Ada orang dah memang cara muamalahnya baik. Dia, walau dia tak belajar dengan siapa-siapa, tapi dia dah terdidik begitu. Ada orang dia memang kena didik. Walaupun dia cakap keras, kasar, tapi dia pandai memilih perkataan dia. Sebab dia telah dididik. Maka dia tetap beradab juga. Maka antara dua adab. Satu kita sebut adab tabi'i. Yang gifted ni ada orang memang saya katakan, kalau kita tengok dia memang satu anak beranak ni sama perangai. Baik, mudah tegur orang. Ada orang dia memang kasar, dia memang sekian-sekian, namun dia belajar. Dia belajar sehingga nampak kesungguhannya untuk melazimi adab. Memanglah nampak dia kasar, nampak gangster, tapi dia menjaga adab. Dia belajar. Ini panggil muktasab. Adab yang diusahakan, hasil daripada tarbiyah gurunya, hasil daripada tarbiyah ulama. Kedua-dua ini adab yang perlu kita ada. Yang saya katakan dah memang tabi'i dah baik, alhamdulillah. Mudah ni, mudah pergi jauh. Tapi kalau kita terpaksa mujahadah untuk jadi lebih baik, maka lakukan dengan bimbingan para ulama.
Maka dengan cara ini kita mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Jadi lazimi guru. Yang kita dah sebut tentang hubungan buku dengan guru, dan kita juga telah sebut bahawa setiap ilmu yang kita belajar dia akan pergi kepada 4 perkara tadi. Dan kalau kita dapat perkara tadi, maka kita dapat kebahagiaan. Dan setiap ini disempurnakan dengan adab. Semua ilmu, kalau orang kata ustaz, apa beza ilmu dengan adab? Kita katakan ilmu adab menjadikan ilmu itu sempurna. Adab menjadikan ilmu itu indah. Umpama adab itu, contoh tuan-tuan, kita makanan paling sedap sekali apa? Kalau saya zaman budak-budak dulu KFC lah. Budak sebut KFC ni kaya betul. KFC. Itu umpama ilmu. Tapi waktu dia ngidang kat saya, dia campur je. Ambil darah je. Dia tak ada adab, maka KFC tu tak nampak sedap. Langsung tak nampak sedap. Bila dicampur. Tapi kalau ni KFC paling sedap yang saya suka, contohlah. Lalu dihidang dengan baik, letak, dipersilakan. Dia begitu indah. Dengan kesedapan makanan dan adab yang tinggi. Jadi itulah umpama adab. Adab mengindahkan ilmu. Dan adab menjadikan ilmu itu dihargai dengan betul. Dan ulama itu dihargai kerana adab dia juga. Kalau tidak, tuan-tuan, walaupun bagus dah, sedap, tapi tak ada adab, dia menghilangkan. Jadi kalau kita umpama kita tak emas tu dah lawa, dah comel. Tapi kalau dia ada pada bekas yang cantik, dia bertambah keindahan dia. Bekas ni juga mungkin harganya senilai emas. Mungkin. Bekasnya tadi. Ni emas dah harga 20,000. Bekas dia harga 10,000 mungkin. Indah. Untuk letak benda yang indah. Sama juga ilmu dia indah. Dia mesti bersamanya adab. Maka dia akan jadi indah. Waktu kita menuntut ilmu bersama dengan adab, jadi indah betul. Seronok. Dan gurunya juga kalau waktu menyampaikan ilmu dengan adab, juga seronok. Maka ini hubungan adab dengan ilmu yang disebut oleh para ulama, al-adabu qabla al-ilm. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.